Hai, daily ni aku tengok banyak yang orang share kisah seram, buat podcast, cerita pengalaman masing-masing. Hari ni aku nak share pengalaman aku lah. Masa aku duduk di Bukit Tungku. Aku duduk di Bukit Tungku sampai tahun 2004, 22 tahun dekat situ. Arwah datuk aku kerja di Parlimen. Kemudian dia meninggal 2004, aku pun pindah lah. Jadi satu hari tu aku balik daripada ITM, balik weekend balik sebab nak cuci baju. Cuci baju kat masa tu Dobi tak banyak. 2004 Dobi tak banyak, Dobi segera ni semua tak banyak kan. Kat rumah ada dryer, jadi tak payah nak sidai sangat kan. Jadi kita cuci, kita letak dryer, balik lah. So habis cuci baju semua, aku ingat dalam 12 lebih lah. 12 lebih aku nak balik UiTM Shah Alam. Jadi rumah tu dia macam ada lorong lah. Daripada lorong rumah tu dia turun ke main road. Jadi dekat main road tu ada satu gaung. Gaung tu agak dalam lah. Agak dalam. Dulu gaung tu dia tak banyak pokok besar. Daripada sebelah sini dia nampak sebelah sana. Sekarang aku tengok macam aku tengok Google Maps kan. Dia dah ada pokok-pokok besar. Jadi sebelah sini tak nampak sebelah sana. So aku nampak pakcik tu. Ada orang tu dia datang daripada seberang sana. Dia datang, masa ni aku turun daripada lorong rumah aku. Jadi aku tengok, dia datang. Aku tengok, mungkin dia ni tertinggal bas kot. Dengan bas ke, taksi tak nak ambil ke. Sebab Bukit Tungku ni, di situ di Jalan Tungku, Bukit Tungku. Jadi Bukit Tungku ni tak banyaklah kenderaan awam nak masuk. Kalau bas pun, bas nombor 19 Srijaya. Masa tu lah yang aku ingat. Lepas tu interquarter aku dah tak naik bas sangat lah. Masa bas Srijaya tu tambang 50 sen lah sampai kat bus stop rumah aku tu. Yang lain tu dia orang pergi ke Akib Negara kot. Akib Negara dengan kompleks kerajaan Jalan Duta masa tu. Okey, jadi aku nampak dia jalan 12 lebih lah masa tu. Aku ingatkan dia ni mungkin daripada the mall ke dia kerja malam ke kerja hotel ke kan. So aku pun berhentilah. Ajak dia naik. Aku ingat dia nak pergi depan tu. Depan tu mungkin nak pergi main road. Main road tu dekat dengan rumah Tukul Rahman lah. Rumah Tukul Rahman tu nombor 1. Nombor 1 rumah yang aku duduk nombor 3. Jadi 3 dengan 1 tu agak jauh sebab nombor dia tak ada nombor genap lah. Dia 1, 3, 5. Adalah 5, 1, 5, 2 kan. Dia lepas tu 5, 7 macam tu kan. Yang lain aku tak pastilah. Mana perginya nombor genap tu aku tak pasti. Pun tak ingat lah. Lepas tu aku bawa lah dia naik kereta kan. Dia naik kereta, aku tanya daripada mana. Dia kata cari pucuk paku. Aku tak sedar hati dah. Pucuk paku ni dah pukul berapa dah ni? Pukul 12 lebih cari pucuk paku. Tapi tak apalah, sebab aku bawa je lah kereta tu terus pergi dekat dengan main road tu. Aku expect dia kata dekat dengan main road dengan rumah nombor 1. Sebab situ ada macam ada kuartus kerajaan masa tu kan. Tapi tak, dia suruh masuk ke Cangkat Tungku. Cangkat Tungku tu jalan, lepas tu ada lorong, dia suruh naik. Lorong tu aku pun naik lah. Masa tu dah cuak dah. Kita pun dah baca macam-macam dah masa tu. Sebab macam tak sedar hati kan. Sebab makin ke dalam. Sebab dia jauh. Lepas tu buat apa kau nak keluar malam-malam untuk cari pucuk paku kan? Jauh pula tu. Untuk apa kau cari pucuk paku malam-malam? Lagipun bukan nampak sangat apa gaung. Ada ular ke apa benda kan. Tak apalah, aku pun masa tu tahulah sedikit kan, baca-baca ni apa semua, zikir. Kita pun tahulah kelebihan Ayatul Kursi. Kita pun bacalah apa yang patut. Jadi kat ekor mata tu aku nampak macam mungkin bayangan aku ke atau perasaan aku tu macam aku rasa macam dia bertukar-tukar kan. Tapi mungkin sebab aku baca Ayatul Kursi kot, mendinding ke apa semua, aku tak pastilah. Mungkin dia nak mengusir, aku tak pasti kan. So bawa ke jalan lorong tu, naik satu rumah. Rumah tu aku tengok rumah dah lama tau. Gelap. Rumah tu gelap. Kecuali kat satu tingkap ada lampu. Tingkap tu je yang menyala. Yang lain semua gelap. Lepas tu tingkap-tingkap yang lain pun semua pecah. Tingkap tu dia macam ni. Tingkap lama yang ada 6 petak tau. Satu petak tu pecah. Ada cahaya. Kita nampak cahaya kat situ je. Kita turun situ. So aku tak tengok dia secara direct lah. Aku tak tengok pandang mata dia secara direct. Aku hanya menjeling-jeling macam tu kan. Dia turun tutup pintu. Aku pun baca-baca apa yang patut.
aku pun berjalan bawa kereta lah keluar ke main road. Lepas tu aku ambil jalan Langgar Duta kan, ada dulu rumah Najib Razak. Aku turun kat situ, aku balik ATM lah. So aku pun 50-50 lah, orang ke benda lain kan. Jadi dalam perasaan aku tu pun aku tu benda lain ke apa benda kan, sebab mata aku mungkin bayang ke apa semua macam bentuk-bentuk macam gorila, macam Chewbacca tu kan, Chewbacca Star Wars tu kan, macam tu. So makhluk macam tu selalunya hantu raya. Tak tahulah ada orang tertinggal ke apa benda kan, sebab aku dengar cerita daripada orang dulu, kawasan-kawasan Bukit Tungku, Padang Merebok adalah satu dekat mana tu kan, banyak orang tinggal buang hantu raya ke apa benda kat situ. Sebab apa? Jalan tu banyak lorong, jadi dia orang tak boleh nak balik kan, terperangkap kat situ. Aku tak tahulah kan. So balik tu so far lepas tu balik pun tak ada apa-apa lah. Cuma benda tu jadi satu yang membelenggu fikiran aku lah selama bertahun-tahun. Kemudian aku ada jumpa seseorang, dalam 10 tahun berikutnya aku jumpa seseorang yang tinggal di Cangkat Tungku. Jadi aku bertanya, aku ceritalah kisah tu. Lepas tu dia kata kawasan tu sebenarnya tak ada rumah pun. Jadi itulah perkaranya. Jadi mungkin adalah benda tu nak bergurau ke nak main kan. Jadi itulah kisah aku. Macam mana? Seram sejuk ke tak? Kalau anda ada pengalaman di Bukit Tungku, komen, share. Kita baca-baca, kita bersama-sama berkongsi. Assalamualaikum.